Nama saya Dr. Aminuddin bin Saim. Saya merupakan seorang pakar telinga, hidung dan tekak di Hospital KPJ Ampang Puteri. Hari ini kita akan membicarakan tentang sebuah kanser yang agak common di Malaysia, iaitu nasopharyngeal carcinoma ataupun kanser nasopharynx. Kanser ini merupakan kanser yang common, iaitu keempat tertinggi di kalangan penduduk Malaysia, dan ianya amat tinggi di kalangan bangsa Melayu, Cina dan juga kaum Bumiputera di Sabah dan Sarawak. Kanser nasopharynx ini biasanya berlaku pada pesakit yang berumur 20 hingga 60 tahun, dan lelaki adalah lebih berisiko untuk mendapat penyakit kanser ini daripada perempuan dengan rasio 3/2. Presentation pertama yang berlaku pada pesakit kanser nasopharynx ini adalah kebengkakan di leher yang tidak sakit, dan dia boleh berlaku di kiri atau di kanan leher. Keduanya pendarahan pada hidung yang berlaku secara tiba-tiba pada seorang dewasa. Juga pesakit yang mendapati mereka tidak hilang pendengaran secara tiba-tiba, dan juga sakit-sakit lain seperti juling mata dan juga tidak boleh bertutur ataupun ada perubahan pada suara. Apabila seorang pesakit datang ke hospital dengan masalah-masalah sedemikian, pakar telinga, hidung dan tekak selalunya akan membuat pemeriksaan fizikal pada seorang pesakit dan juga pemeriksaan endoskopik. Yang paling penting adalah endoskopik, di mana kita akan juga mengambil biopsi di bahagian pangkal hidung, kerana kanser ini merupakan kanser yang berasal di pangkal hidung. Jadi endoskopi ini amat penting dilakukan dengan segera, dan biopsi ini akan dihantar ke makmal untuk kita pastikan jenis-jenis kanser yang didapati pada pesakit tersebut. Apakah risiko-risiko yang memudahkan seorang itu mendapat penyakit kanser ini? Banyak penyelidikan telah dilakukan. Kebanyakannya ada kaitan dengan seperti satu Epstein-Barr virus, iaitu jangkitan virus yang spesifik untuk pesakit-pesakit nasopharyngeal carcinoma atau kanser nasopharynx ini. Keduanya adalah makanan-makanan yang berjeruk atau yang diawet, dikatakan ada kaitan dengan kanser nasopharynx. Ketiganya adalah faktor genetik, di mana kita dapati tadi setengah kaum atau bangsa yang mendapat penyakit ini seperti kaum Cina, Melayu dan juga kaum Bumiputera di Sabah dan Sarawak. Selain itu ada juga faktor-faktor genetik lain, faktor lain seperti merokok, tentunya boleh menyebabkan penyakit kanser ini. Setelah pakar mendapati seorang pesakit itu mendapat penyakit kanser nasopharynx ini, maka mereka akan terus mendapat rawatan yang dengan segeralah. Rawatan yang selalu yang kita berikan adalah radioterapi dan juga kemoterapi. Jarang kita melakukan pembedahan pada pesakit ini, dan rawatan-rawatan ini adalah terbaik untuk pesakit kanser ini jika pesakit ini datang awal. Bermakna kalau pesakit kanser ini adalah dalam tahap awal atau stage, early stage kita panggil, stage 1, berarti bahawa pesakit kanser ini akan mendapat rawatan yang terbaik dan survival rate mereka adalah amat tinggi, iaitu sebanyak 95% ke atas. Untuk pesakit yang datang lewat dalam stage yang agak tinggi seperti stage 3, 2, 3 dan 4, maka survival rate mereka untuk bertahan selama 5 tahun akan merosot dengan banyaknya. Contohnya pada stage 2 hanya 70% akan survive dalam masa 5 tahun, dan stage 3 dan 4 50 dan 30% dan sebagainya. Dan oleh itu adalah amat penting untuk pesakit ini tahu simptom untuk kanser nasopharynx ini dan datang awal untuk mendapat rawatan dan pemeriksaan oleh pakar-pakar ENT atau telinga, hidung dan tekak, dan kepastian itu amat penting supaya rawatan dapat dijalankan dengan segera.